Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam siri perbincangan tentang tafsiran bagi firman Allah Jalla wa Ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan ayat-ayat selepasnya. Pada kelas yang lalu kita telah pun membincangkan firman Allah Jalla wa Ala, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al-'iddah wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang mana ayat ini mengandungi padanya pemberitahuan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyempurnakan puasa Ramadan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kita membesarkan Allah Azza wa Jalla di atas kurniaan yang dia berikan kepada kita, iaitulah berpuasa di bulan Ramadan dan pelbagai lagi kurniaan dan ganjaran yang dia sediakan sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, diwajibkan untuk kita mengqada puasa yang kita tinggal. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kenapa disuruh qada walitukmilul iddah? Supaya kita mencukupkan puasa, bilangan puasa Ramadan kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kita disuruh mengqada itu juga, dan disuruh berpuasa pada bulan Ramadan untuk kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan juga kita memuji dan mengagung dan membesarkan Allah pada hari Aidil Fitr, hari perayaan setelah mana kita berpuasa, kita menyambut gembiraan yang Allah kurniakan kepada kita daripada nikmat tauhid dan Islam. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur di atas keringanan yang Allah bagi, rukhsah kalau orang yang sakit, orang yang musafir dibenarkan untuk tidak berpuasa dalam Ramadan dan diganti pada bulan yang lain. Ini semua adalah untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Kemudian Allah Jalla wa Ala meneruskan firman-Nya, iaitulah dengan katanya pada ayat yang seterusnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku, yakni dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dari segi qiraat, sebahagian qurra membaca pada firman Allah Jalla wa Ala dalam ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an, sebahagiannya membaca dengan mengisbatkan ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini dibaca oleh Abu Amru dan juga Nafi' dan satu riwayat daripada Asim.
Jadi namun tidak ada iskal kerana memang da'i dan da'ani asalnya memang ada ya, yang iaitu ya mukhatab, ya ya mutakallim, tetapi dibuang dan diganti, dia ditunjukkan dengan kasrah baris bawah ini sebagai ganti kepada huruf ya yang dihadzafkan. Manakala dari segi i'rabnya, kalau kita melihat Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi, wa idza sa'alaka ibadi anni, yakni waw di sini ialah waw ataf. Yakni jumlah ini masih lagi melengkapkan jumlah yang sebelum ini. Iaitulah pada firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna wa idza sa'alaka ibadi. Di sini kita melihat ada satu apa yang disebut sebagai peralihan ayat, ya, peralihan ayat daripada sebelumnya dia datang dalam bentuk perintah, dia datang dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitab sekarang beralih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dia berkata wa idza sa'alaka ibadi, dan jikalau hamba-Ku bertanya, dan jikalau, idza sa'alaka, yakni jikalau mereka tanya, mereka tak tanya lagi, jikalau mereka tanya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, maka sesungguhnya beritahulah kepada mereka aku itu maha dekat, aku itu maha dekat, bukannya jauh. Adik kata At-Tahir ibn Ashur rahimahullah, al-jumlatu ma'tufatun 'ala al-jumal as-sabiqah al-muta'atifah ay litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di sini ada iltifat, dia panggil uslub iltifat, yakni beralih daripada khitab kepada mereka, hendaklah mereka supaya kamu menyempurnakan tempoh berpuasa, litukmilul iddah, supaya kamu membesarkan aku, dan supaya kamu bersyukur. Yang mana maksud ayat yang datang selepas ini, kalau kita kata dalam susunan yang sama, yakni litad'uni wa tastajibu li wa tu'minu bi, dan hendaklah juga mereka berdoa kepada aku dan menyahut seruanku dan beriman denganku. Ini maksudnya begitu. Dia masih lagi dalam uslub, sebenarnya dia nak bawa kepada perintah kerana dia ataf, dia adalah gabungan dengan jumlah sebelumnya. Tetapi di sini Allah Ta'ala iltifat, Allah Ta'ala berpaling kepada uslub yang baru, iaitu uslub menceritakan satu persoalan yang mungkin timbul dalam diri orang yang beriman. Jikalau kita sudah disuruh melakukan perkara-perkara ini, apakah fadilatnya? Apakah kelebihannya, ganjarannya yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita daripada perintah kita berpuasa dan sebagainya ini? Maka Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jikalau wahai Muhammad mereka bertanya setelah itu, hamba-hambaku bertanya tentangku, bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu, adakah kita nak berdoa kepadanya, nak memohon ganjaran daripadanya, itu bagaimana, adakah dia akan memberi ganjaran kepada kita ataupun tidak? Maka kata Allah Jalla wa Ala, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, ya, sangat dekat. Yang ini takdirnya, jikalau mereka bertanya tentang hak mereka, apakah ganjaran yang mereka akan dapat daripada ketaatan yang mereka lakukan ini, wahai Muhammad, maka bagi tahulah sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan mereka. Dekat di sini dengan makna ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan segera menjawab permohonan orang yang memanggilku, orang yang meminta kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, maknanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah
walaupun dia berada jauh, seperti mana kata Al-Muzani rahimahullah dalam Syarh Sunnah, ba'idun bitta'azzuzi la yunal. Allah Ta'ala itu jauh dari segi kedudukan zatnya di atas arasnya, tidak mungkin dicapai oleh makhluknya. Tetapi Allah Ta'ala itu qaribun, tapi dia juga dekat dari segi menyahut seruan hamba-hambanya, memperkenankan doa mereka, mendengar segala ucapan mereka, memerhati segala gerak-geri mereka. Dia amat dekat. Ya. Dalam hadis Nabi SAW mendengar para sahabat radhiyallahu anhum dalam satu musafir, apabila mereka bertasbih dan bertakbir, mereka bertakbir dan bertasbih dengan suara yang kuat. Nabi kata, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an qariba. Wahai manusia, wahai para sahabatku sekalian, berpada-padalah dengan diri kamu, jangan penatkan diri kamu dengan duk menjerit-jerit bertakbir. Dahlah kamu ini musafir, menunggang unta, menunggang kuda, kemudian nak bertakbir dengan suara yang kuat, Allahu Akbar, Subhanallah. Setiap kali naik atas, Allahu Akbar. Sekali turun bawah bukit, Subhanallah. Berapa banyak jalan nak lalu itu. Nabi kata, arbi'u ala anfusikum, berpada-padalah, kesianlah dari kamu. Kamu bukannya menyeru Tuhan yang peka ataupun jauh. Fa innakum la tad'una asam wala ghaibah. Kamu bukan menyeru Tuhan yang peka ataupun yang hilang, yang tidak ada melihat keadaan kamu, yang hilang daripada pandangannya keadaan kamu ini, tidak. Walakinnakum tad'una sami'an qariba. Tapi kamu mendengar yang maha mendengar, yang amat dekat, yang mana dia lebih dekat kepada kamu daripada tengkok tunggangan kamu. Lebih dekat daripada tengkok tunggangan kamu. Yang ni hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih nampak keadaan kita, lebih tahu keadaan kita berbanding makhluk yang ada dekat dengan kita. Ini pun dia tak tahu keadaan kita. Maka kalau begitu Allah lebih dekat, Allah lebih hampir kepada kita. Walaupun dari segi zatnya Allah Ta'ala itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang beristiwa di atas arasnya. Ya. Diriwayatkan, dihikayatkan sebahagian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, adakah Tuhan kita itu jauh lalu kita perlu menjerit untuk memanggilnya, ataupun dia dekat maka kita boleh berbisik-bisik sahaja? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadha jawabu su'al سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. Sebahagian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kita itu dekat lalu kita hanya berbisik-bisik dengannya, atau dia jauh lalu kita menyerunya? Fanazala, maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Namun tentulah riwayat ini pada sanadnya ada kedhaifan, dan yang sahihnya ayat ini adalah ma'tufah. Karena kalau kita kata soalan ayat ini berkaitan dengan soalan yang telah ditanya, dia akan datang dengan uslub yas'alunaka. Seperti Allah kata, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Atau yastaftunaka fil kalalah. Tapi ayat di sini wa idza sa'alaka, belum tanya lagi. Wa idza sa'alaka, kalau mereka tanya. Maknanya di sini ialah soal muqaddar. yakni jikalau terdetik, yakni soalan ini soalan yang mungkin terlintas di benak pemikiran orang mukmin. Jikalau mana kita sudah disuruh oleh Allah Jalla wa'ala berpuasa di bulan Ramadan, disuruh bertakbir, disuruh menyempurnakan hari-hari berpuasa di bulan Ramadan, ya, disuruh untuk bersyukur, maka tentulah akan terdetik dalam hati orang mukmin ini, ya, apakah kita mendapat ganjaran yang besar daripada amal ibadat ini?
Jadi Allah Ta'ala kata, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau mereka bertanya kepadamu, kerana idza masuk dengan fi'il madhi, ini adalah lil mustaqbal, untuk benda yang akan datang, yang belum berlaku. Maka kalau kita kata ayat ini turun kerana soalan yang telah ditanya, maka ini kurang masuk dengan uslub ayat yang ada di sini. Kerana kalau kita lihat soalan-soalan yang telah ditanya oleh para sahabah radhiyallahu anhum kena turun ayat Quran, dia menggunakan fi'il mudhari' seperti yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad. Mereka sedang bertanya kepadamu, hai Muhammad. Mereka bermohon fatwa kepadamu, yastaftunak. Ya. Tetapi ini wa idza sa'alaka, jikalau mereka tanya. Sebab idza masuk dengan fi'il madhi, menunjukkan mustaqbal. Fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan persoalan ini adalah persoalan berkenaan dengan ta'abbud, peribadatan, perhambaan diri yang langsung kepada Allah Jalla wa Ala, Allah tidak menyuruh dengan ucapannya qul, katalah olehmu wahai Muhammad. Seperti soalan-soalan berkaitan dengan hukum hakam, seperti yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka di situ ada perintah qul, katalah olehmu wahai Muhammad. Yastaftunaka fil kalalah, qulillahu yuftikum, katalah olehmu wahai Muhammad, Allah beri fatwa kepada kamu. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad berkenaan dengan anak bulan. Jawablah, katalah. Ada perintah qul, semua ayat ada perintah qul, kecuali ayat ini dia berkaitan dengan soalan muqaddar, soalan yang dianggarkan mungkin tertanya-tanya oleh orang yang beriman berkaitan dengan ganjaran amal ibadah mereka, dan ia berkenaan dengan suruhan Allah Ta'ala untuk kita berdoa kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maqamul ibadah ialah maqam yang tidak ada padanya wasitah, perantara di antara kita dengan Allah sesuatu pun. Ianya adalah satu perkara yang kita tujukan langsung kepada Allah. Jadi Allah tidak menyuruh Nabi SAW untuk menjawab dengan firman-Nya qul, katalah. Tidak ada disuruh qul, kerana ini bukan maqam ibadah, bukan maqam ifta', bukan maqam soal hukum hakam. Nabi SAW adalah wasitah, perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan hukum hakam. Tetapi Nabi bukan perantara antara kita dengan Allah dalam ibadah, dalam doa. Maka Allah langsung menjawab, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku itu adalah dekat. Fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menyahut seruan apabila mereka menyeruku, mereka berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala tidak berkata ujibu da'watahum idza da'ani. Dia tidak kata aku menyahut seruan mereka. Walaupun ayat ini turun berkenaan dengan mukhatab yang khusus para sahabah yang ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin persoalan ini timbul dalam jiwa mereka pada masa tersebut, ya. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan dia menyahut seruan sesiapa sahaja yang berdoa kepadanya. Ujibu da'watad da'i, da'watad da'i, sesiapa sahaja yang berdoa kepadaku, aku sahut doanya, aku jawab seruan permohonannya. Subhanallah, subhanallah. Allah pasti jawab. Kita bila berdoa, Allah pasti jawab. Ya.
Pasti jawab. Bukan makna jawab doa Allah memang akan bagi sebiji macam yang kita minta. Itu adalah konsep yang silap dalam memahami makna memperkenankan doa oleh Allah Jalla wa'ala. Kerana kita minta macam-macam, dan ada benda yang kita minta itu sebenarnya kita tidak tahu ia mudarat untuk kita, walaupun kita menyangka ianya manfaat. Mungkin ada orang pagi, petang, siang dan malam minta doa, ya Allah, aku nak poligami, nak tambah isteri. Dia menyangka dia seronok boleh poligami. Rupanya Allah Ta'ala Maha mengetahui poligami itu memudaratkan untuk dia. Ada orang minta jadi kaya raya, berdoa tapi tak dapat. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka doa itu seperti mana kata Nabi SAW, sama ada diberikan apa yang dia minta, atau diberikan yang lebih baik, diselamatkan daripada ataupun diberi apa yang dia minta, atau diselamatkan daripada mudarat yang lain. Jadikan sebab dia berdoa itu Allah alihkan daripadanya mara bahaya yang dia sendiri tak sedar benda itu akan jadi pada dirinya, atau dia akan mendapat ganjaran di akhirat atas doa tersebut. Jadi sebab itu kita tidak perlu rasa kecewa jikalau apa yang kita minta itu tidak dapat seperti yang kita nak. Kerana kita boleh minta, tetapi Allah pasti menjawab. Tetapi Allah akan jawab dengan jawapan yang lebih tepat. Kerana wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tak tahu. Kita tak tahu, kita jahil. Sebab itulah digalakkan kepada kita untuk berdoa dengan jawami'il kalim, dengan ucapan-ucapan yang menyeluruh, seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inni as'aluka al-khaira kullah ajilihi wa ajilih. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun, wa a'udzu bika minasy syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa 'amal, wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa 'amal. Doa-doa Nabi SAW, doa yang tidak spesifik benda apa, tetapi kita serah kepada Allah, beri kita kebaikan. Kita minta kebaikan, kerana kita sendiri tak tahu apa yang baik untuk kita sebenarnya. Jadi walaupun kita mohon kepada Allah, kita mohon sebagai hamba. Sebagai hamba, bukan seperti pekerja dengan majikan. Kita kalau pekerja dengan majikan, dia boleh minta kepada majikannya benda yang spesifik, gajinya berapa, seperti dalam kontrak. Adapun hamba kalau minta kepada tuannya, dia tidak boleh minta spesifik, dia minta apa yang baik, dan tuannya yang akan tentukan menurut perkiraan tuannya. Itu beza hamba dengan pekerja. Kita dengan Allah Jalla wa'ala, kita hamba ke pekerja? Kita hamba. Jadi siapa kita nak tahdid apa benda yang Tuhan kena bagi dekat kita? Siapa kita yang nak pergi specify kepada Tuhan, hang kena bagi dekat aku benda ni? Tidak. Tidak ada hak pada kita. Kan? Yang disuruh kita minta ialah kebaikan. Kebaikan itu macam mana? Aku sebagai hamba-Mu, ya Allah, Engkau lebih tahu. Aku tak tahu, aku jahil, aku bodoh. Engkau bagilah kepada aku kebaikan, ya Allah. Engkau lindunglah aku daripada keburukan. Yang macam mana Engkau nak lindung? Terpulang kepadamu, ya Allah. Engkau yang tahu, aku tak tahu. Kita menzahirkan kefakiran. Tengok doa Nabi Musa AS. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kepada apa jua kebaikan yang Engkau turunkan, aku sangatlah fakir. Aku sangat perlu kebaikan apa sahaja yang Kau turunkan. Dia tak spesify kebaikannya macam mana. Kita kata mungkin Nabi Musa AS boleh saja sebut, ya Allah, aku ni dalam pelarian, tak ada tempat nak berlindung, berilah aku tempat perlindungan. Ya Allah, aku ni nak cari tempat selamat daripada Fir'aun, lindunglah aku.
Tidak sebut spesifik kerana kita tak tahu cara yang macam mana yang terbaik untuk diselamatkan daripada bencana tersebut. Maka dia kata, ya Allah, apa saja cara kebaikan yang kau bagi kepada aku terima, aku perlukan. Serah kepada Allah. So dalam berdoa, dalam kita minta benda kepada Allah, zahirkan iftiqar, zahirkan ta'abbud, zahirkan kita ni faqir, kita ni memperhambakan diri kita kepada Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Mesti ada juga tafwid. Mesti ada menyuruh kita menyerahkan urusan diri kita ni kepada Allah dalam doa. Dia kata kita tak digalakkan sangat untuk berdoa dengan spesifik minta itu, minta ini, ya. Kita tak tahu apa yang baik untuk kita. Lazimilah doa-doa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini doa yang terbaik, doa yang paling elok. Ya. Walaupun kadang-kadang ada benda yang spesifik yang memang kita jelas ianya baik, kita minta. Tengok doa istikharah. Ya, doa istikharah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa dunyaya. Ya Allah, kalau engkau tahu perkara yang aku minta ini ada kebaikan untukku, untuk agamaku dan dunia aku, kita serah kepada Allah. Kita minta Allah yang pilih untuk kita, bukan kita yang bagi tahu Allah, ya Allah, aku nak benda ni, kau tolong buat. Tu tak kena. Allah adalah Tuhan kita. Allah is the Lord and we are the servant. So kita kena serahkan, kita kena submit the decision to our Lord, not us to decide what the Lord must do. Bukan kita yang perlu tentukan apa yang Tuhan kita nak kena buat. Tuhan akan buat apa yang terbaik untuk kita. Itu adalah konsep hamba dengan Tuhan. Bukannya majikan dengan pekerja. Majikan dengan pekerja ada kontrak jelas. Kan? Kita ada gaji berapa sebulan. So kita minta hak ni lah. Bukan nak minta benda ni, aku nak minta hak aku. Hak. Sedangkan pahala bukan hak. Apa yang kita minta kepada Allah bukan hak kita. Kita minta kurnia. Kita minta belas kasihan. Kita minta ihsan. Kita minta rahmat. So kalau kita minta belas kasihan, ihsan, kurnia, beza dengan orang pergi minta hutang dengan orang minta tolong. Betul tak? Orang minta hutang, dia minta jumlah spesifik. Hutang aku itu 1,000 main 1,000. Orang nak minta tolong, aku ni terdesak lah bulan ni, tolonglah sikit. Berapa pun aku tak kisahlah, terpulang dekat hang lah. Tapi aku perlu sangat bulan ni, kata terdesak, tak apa cukup nak raya. Lepas tu PKP berniaga tak jadi. Kita bukan boleh minta spesifik kawan kita, kan? Kalau kita minta ihsan dia, kan? Itu lebih baik daripada kita spesifik dekat dia. So, kita pun tak tahu dia berapa banyak dia boleh tolong. Silap-silap kalau kita kata dekat dia, aku nak pinjam dekat hang 1,000 lah, dia tak ada 1,000, terus tak dapat. Daripada kalau kita pergi minta dekat dia, bagilah berapa yang hang ada, dia bagi. Tak dapat 1,000 pun dapat juga, kan? Mungkin lebih baik, kan? Atau dia tolong kita dengan cara yang lain pula. Tak mesti dia bagi keuangan, mungkin dia tolong dengan cara niaga pula ke apakah, kita tak tahu. Walillahil mathalul ala, Allah Ta'ala lagilah dia boleh tolong kita lebih daripada itu, lebih daripada yang kita minta. Nampak tak? So kadang-kadang yang kita minta itu mungkin macam memperkecilkan dia, memperkecilkan. Allah Ta'ala lebih mampu daripada apa yang kita minta. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku bulan ni dapat rezeki RM1,000. Padahal Tuhan mampu bagi lebih daripada 1,000. Kan? Jadi seolah macam kita minta banyak tu saja. Pasal apa? Sedangkan Allah Ta'ala ni, kita tidak ada masa yang kita boleh rasa aku dah tak perlu lagi dah ganjaran daripada Allah. Oh no. Bila kita rasa macam kita macam itu adalah maksiat yang teragung yang kita buat di muka bumi Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia panggil takabur.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, aku akan menyahut seruan kamu. Aku akan sahut doa kamu. Aku akan perkenankan, astajib lakum. Sesungguhnya mereka yang sombong daripada beribadah kepadaku, daripada memperhambakan dirinya kepadaku. Once kita dah berhenti berdoa, kita dah sombong, kita dah kufur kepada Allah. Kufur tidak ada lain melainkan sama ada dia berlaku dengan cara syirik atau cara istikbar. Tak lari daripada dua ini. Sama ada kita beribadat kepada Allah tapi dengan cara kita bagi sekutu pada dia. Na'udzubillah min zalik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Ini namanya orang musyrik. Dan satu lagi golongan yang jahat, yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang dimusuhkan oleh Allah Ta'ala ialah al-mustakbir. Golongan yang menyombong diri, yang membesarkan diri, yang beranggapan dia tak perlu beribadah kepada Allah. Dia tak perlu berdoa kepada Allah. Sabda Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta kepada Allah, Allah murka. Kerana doa ialah izharul iftiqar, menzahirkan perhambaan diri dan kefakiran kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab itulah semua ibadah dinamakan doa. Semua ibadah dinamakan doa. Sebab itu Nabi kata ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Dan semua ibadah hakikatnya, lubuk intinya adalah doa kepada Allah. Apa pun ibadah yang kita buat, hakikatnya adalah tujuannya kita nak memohon kepada Allah Ta'ala. Nak meminta, nak merayu, nak merintih kepada Allah Jalla wa'ala. Tak kira lah apa cara ibadah tu dibuat. Subhanallah. Ya. Ini pentingnya doa. Dia adalah lubuk ibadah. Dia adalah inti ibadah. Dia adalah ibadah. Sebab itulah syirik. Dalam doa, syirik yang sangat besar. Firman Allah Jalla wa'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu, tempat sujud dan anggota sujud kamu itu hanyalah untuk Allah. Anggota yang aku bagi kepada tubuh badan kamu itu hanyalah untuk kamu guna, untuk memperhambakan diri kamu kepadaku sahaja. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kamu seru, jangan kamu sembah bersama dengan Allah itu sesuatu pun. Ini golongan pertama yang sesat dalam ibadah, yang mensyirikkan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala begitu menjaga sempadan syirik ini, sehingga kan dalam ayat ini bila dia kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tak suruh Nabi kata qul. Allah tak arahkan Nabi dengan qul untuk jawab. Allah terus jawab directly. Nak isyaratkan doa itu direct kepada dia, langsung kepada dia. Sabda Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'id billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Tidak ada disuruh kepada kita untuk meminta kepada makhluk. Bahkan makhluk yang hidup, ya, makhluk yang hidup, yang hadir depan kita ini pun, dari segi hukum syarak, bukanlah sesuatu yang digalakkan. Dia mungkin harus untuk kita minta tolong. Tetapi asalnya kita disuruh untuk melakukan setiap perkara sendirian, selagi kita mampu, tanpa meminta bantuan. Sehingga kan ada sekumpulan sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum yang Nabi bai'ah dengan mereka secara khusus, bahawa mereka tidak akan minta tolong dengan sesiapa pun. Ada sekumpulan sahabat, Nabi ambil janji dengan mereka, sepanjang hidup hampa jangan minta tolong dengan orang sama sekali. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku tengok mereka ni
sahabat-sahabat, geng sahabat yang ini, yang khusus ini, di kalangan mereka, tongkat jatuh ke bawah. Dia naik unta, tongkat yang dia pegang untuk bawa unta itu terjatuh. Dia turun ambil sendiri, tak suruh orang suar mai kat dia. Subhanallah. Didikan tauhid. Nabi SAW mendidik tauhid dalam jiwa para sahabat radhiyallahu anhum, supaya tidak bergantung sama sekali dengan makhluk. Subhanallah. Sehingga kan syarat untuk kita masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab apa dia? Mereka itu tidak la yastarqun, tidak minta dijampi, tak minta orang jampi. Bukan salah, tetapi kesempurnaan tauhid. Orang yang tauhidnya kental, tauhidnya jitu, tauhidnya tebal, kenyal, tidak ampuh, tauhid yang begitu utuh, kukuh, ya, dia tidak minta walaupun untuk orang jampi, tidak, dia hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Subhanallah. Inilah doa kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perhambaan teragung kita. Perbuatan kita memperhambakan diri kita kepada Allah yang paling agung, paling besar, dengan kita berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, فإني قريب لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة. Kata Syekh Sa'di, kenapa Tuhan kata aku dekat? Kerana Allah Ta'ala itulah yang sentiasa mengawasi, yang sentiasa menyaksi dan memerhati segala yang rahsia dan yang tersembunyi. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Maka dia dekat juga dengan orang yang berdoa kepadanya dengan menyahut, dengan menjawab permohonan mereka. Seperti mana kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini adalah khabar yang kedua. Ujibu, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Khabar inna yang kedua. Khabar pertama qarib, khabar yang kedua ujib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, menyahut seruan pendoa apabila idza da'ani, jikalau dia berdoa kepadaku, aku akan jawab. Ini jaminan daripada Allah Jalla wa'ala. Yang ni pasti aku menjawab. Kenapa aku dekat? Kerana aku menjawab, segera menjawab, tidak ada tangguh-tangguh lagi, segera menjawab permohonan, ya. Dan doa, kata Syekh, ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Macam kita sebut tadi, doa, semua ibadah dinamakan doa. Tak kira lah ibadah itu mengandungi secara jelas permohonan atau tidak. Seperti kita berpuasa sekarang. Puasa ni ibadah, dia adalah doa. Puasa ni ibadah, dia adalah doa. Ya, dia adalah doa. Walaupun kita puasa, puasa bukan ada ucapan. Puasa hanyalah kita meninggalkan, kita tak makan, tak minum dengan niat. Hakikatnya kita tak makan, tak minum itu dengan tujuan kita nak minta kepada Allah Ta'ala. So puasa adalah doa. Di sini datang munasabah ayat ini. Sebab itulah orang yang berpuasa tidak ditolak doanya. Ada doa yang mustajab bagi orang yang berpuasa. Di antara waktu mustajab doa ialah ketika berpuasa.
Kerana orang berpuasa itu sendiri, dia memang sedang berdoa, dia sedang beribadah. Orang yang solat itu berdoa. Orang yang berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dia berdoa. Orang yang selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, jelas doa. Ya. Dan doa yang kedua, doa masalah, doa permohonan yang kita minta hajat-hajat kita. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ini semua doa masalah, doa yang mengandungi padanya permohonan, dan kesemuanya adalah hakikatnya ibadah. Kesemuanya adalah ibadah. Naam. Jadi sebab tu kata Syekh Tahir ibn Ashur, wa fi hadhihi al-ayah ima'un ila anna as-sa'ima marjuwul ijabah wa ila anna syahra Ramadan marjuwatun da'awatih wa ila mashru'iyyati ad-du'a 'inda intihai kulli yawmin min Ramadan. Jadi pada ayat ini ada isyarat bahawa orang yang berpuasa itu diharapkan doanya makbul, dan bahawa bulan Ramadan, doa pada waktu bulan Ramadan ini sangat diharapkan dikabulkan oleh Allah, dan digalakkan berdoa ketika habis setiap hari Ramadan. Jadi ketika nak buka tu, Nabi kata bagi orang yang berpuasa itu satu waktu yang tidak ditolak daripada doa, iaitu waktu berbuka. Inda fitrihi da'watun la turad, doa yang tidak ditolak. Sepanjang hari dia berpuasa, dia ada doa yang mustajab. Ketika dia nak buka puasa, doanya semakin mustajab. Allahu akbar kabira. Di malam-malam Ramadan juga disuruh, apatah lagi kita sekarang berada pada layalil ashr. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut. Jadi hak menyahut doa ini ialah hak Allah, bukan kita. Bukan kita. Jadi ada orang yang Allah Jalla wa Ala tidak sahut seruan doanya, ya boleh sahaja kalau tidak kena syarat-syaratnya. Ya. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi cerita satu orang laki-laki, Nabi kata musafir dalam keadaan yang jauh, panjang musafirnya. Kerana musafir adalah waktu mustajab doa. Jadi orang lelaki ni dia musafir. Bukan sahaja musafir biasa, yutilus safar, safar yang jauh, panjang. Ash'atha aghbar, rambutnya kusut masai, berdebu-debu. Ini juga keadaan yang mustajab doa. Ya, keadaan yang mustajab doa. Kita dalam keadaan penat, letih, lesu, kita berdoa waktu itu. Itu doa tu mustajab. Ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat tangannya ke langit. Ini satu lagi situasi yang mustajabkan doa. Dalam hadis Nabi kata, innallaha hayyun karimun, Allah itu sangat pemalu dan pemurah. Dia malu jikalau seorang hamba-Nya mengangkat tangan ke arahnya kemudian kembali dalam keadaan kosong. Yamuddu yadayhi ila sama', yaqulu, dia kata, ya rabbi, ya rabb, wahai pemeliharaku, wahai penjagaku. Ini nama Allah Ta'ala, Rabbi, nama yang paling utama untuk kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Kerana mengandungi padanya apa? Kita memanggil penjagaku, wahai penjagaku, wahai pemeliharaku,
Wahai pengurus atur hidupku, dunia dan akhiratku. Ada? Kita menzahirkan kata kita ni sebenarnya adalah dalam jagaan Allah. Kita menyerahkan segala urusan aturan hidup kita kepada Allah. Dia panggil Ya Rabbi, Ya Rabbi. So tengok, laki ni apa banyak perkara yang boleh menjadikan doanya mustajab ada pada dia. Banyak. Musafir, panjang pula musafirnya. Keadaan kusut masai, berdebu, mengangkat tangan ke langit, Ya Rabbi. Allahu Akbar. Tapi dia ada penghalang. Nabi kata, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa makan minumnya haram. Makan minumnya haram. Wa malbasuhu haram. Bajunya juga haram. Baju haram. Daripada sumber yang haram. Ya. Wa ghudhiya bil haram, dan digizikan dengan benda-benda haram. Dia mencambahkan tubuhnya dengan benda-benda haram. Fa anna yustajabulah. Kok celah mana Allah nak perkenan doa dia, Nabi kata. Subhanallah. Ada maknanya ada waktu Tuhan tak jawab. Ada setengah orang Tuhan tak tahu. Sebab ujibu da'watad da'i idza da'an. Maknanya ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hak dia. Bukan hak kita untuk paksa Allah sahut dan jawab apa yang kita minta. Maka kalau kita nak Allah jawab doa kita, kena cukupkan syarat-syaratnya yang Allah Ta'ala akan sebutkan sebahagian dalam ayat ini. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Disebut dalam hadis. Di antara dalam hadis kita baca tadi, mestilah dia makan benda-benda yang halal, menternak dirinya dengan benda yang halal. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ni apa makna? Dia mencambahkan dirinya dengan benda yang haram. Macam mana tu? Yakni tubuhnya sihat, tubuhnya baik, tapi dengan benda yang haram. Dia berehat, dia tidur. Tidur di antara gizi bagi badan. Tapi dia tidur waktu bila? Tidur sampai tak solat, sampai tinggal solat. Maka itu maknanya wa ghudhiya bil haram. Digizikan bagi dirinya dengan benda-benda haram. Exercise di antara perkara yang mencambahkan tubuh badan. Tak? Tapi dia exercise dengan cara yang haram, dedah aurat, bercampur lelaki perempuan dalam keadaan yang maksudnya ialah lepas dah gym tu kononnya ada kawan-kawan gym, lelaki perempuan sama-sama gelak ketawa bersenda gurau. Ya. Perempuan tak tutup aurat, lelaki tak tutup aurat. Sukan renang tapi tak tutup aurat. Ya. So dia gizikan tubuh badannya dengan benda haram. Fa anna yustajabulah. Kok celah mana Tuhan nak jawab seruan yang Nabi kata? Kita kena ingat. Menjawab doa kita hak Allah Jalla wa Ala, bukan hak kita untuk suruh Allah Ta'ala jawab. Falyastajibu li, Tuhan kata. Sebelum tu kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal qurbu naw'an, qurbun bi'ilmihi min kulli khalqih, wa qurbun min 'abidihi wa da'ihi bil ijabati wal ma'unati wat tawfiq. Dan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya ada dua. Dekatnya dia dengan ilmunya pada segala makhluknya. Ini satu. Semua makhluk adalah dekat dengan Allah dari sudut senantiasa dalam pengetahuan Allah, penglihatan Allah. Ya. Demikian juga kita ada qurbul zati, dekat zat Allah Ta'ala. Apa yang semakin hampir ke langit, maka dia lebih dekat kepada Allah daripada yang hampir ke bumi. Seperti mana kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam, Ra'sul manarati aqrabu ila Allah min asfaliha. Puncak menara lebih dekat dengan Allah daripada tapaknya.
Maknanya apa sahaja yang menghampiri langit dan menghampiri langit yang ketujuh, maka dia lebih dekat daripada yang di bawah, kerana Allah di atas. Itu dia panggil al-qurbul zati, dekat dari segi zat. Dan kita ada qurbul ilmi, dekat dari segi ilmu, semua benda dalam pengawasan, dalam pengetahuan Allah, dalam penglihatan Allah. Tetapi di sana ada satu lagi dekat. Dekat ini yang kita nak, iaitulah qurbun min abidihi wa da'ihi bil ijabati wal ma'unati wat taufiq. Dekat dengan hamba-hamba yang beriman, dengan dia senantiasa mengawasi hambanya yang beriman, memelihara mereka, melindungi mereka daripada mara bahaya, membimbing mereka ke arah kebenaran, ke arah ketaatan, menjawab segala permintaan, permohonan mereka, doa mereka, memberi bimbingan kepada mereka. Dekat ini yang kita nak. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kerana dekat yang jenis pertama tadi semua makhluk, tak kira mukmin kafir. Tapi dekat yang khusus yang melazimkan ganjaran pahala daripada Allah, dekat jenis yang kedua. Dekatnya Allah kepada hambanya dengan cara yang khusus, dengan kaifiat yang khusus yang kita panggil al-qurbul fi'li, sifat fi'liyah, perbuatan bagi Allah. Dia mendekat kepada hamba-hambanya dengan cara yang layak baginya, bagi mereka yang beriman dan beramal salih. Kemudian kata Syekh, faman da'a rabbahu biqalbin hadirin wa du'ain masyru'in wa lam yamna' mani'un min ijabati ad-du'a ka'akli al-harami wa nahwih fa inna Allah qad wa'adahu bil ijabah. Barang siapa yang menyeru Tuhannya dengan hati yang hadir, ini di antara syarat doa. Hati kena hadir, doa tak boleh lalai. Dalam hadis Nabi kata Allah tidak menyahut doa daripada min qalbin ghafilin lahin, daripada hati yang leka dan lalai. Mulut duk sebut berbuih-buih doa, tapi hati tak faham apa. Hati duk fikiran, duk merewang benda lain. Mulut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bukan main sedap lagu lagi doa dia, tapi dalam otak duk fikir satgi more apa dia tak tahu, kan? Satgi sok nak beli apa tak tahu, kan? Ni mengarut, kan? Jadi doa macam ni kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah. Wa du'ain masyru', dan dengan doa yang disyariatkan. Tak bolehlah kita minta doa yang mengandungi padanya memutus silaturahim, ya, bergaduh dengan adik-beradik. Lepas tu doa, ya Allah bagilah abang aku sekian-sekian bala dekat dia, ya Allah bagilah dekat sepupu aku ni sekian-sekian. Ini tak boleh. Doa Tuhan takkan berkenan doa macam ini. Bahkan ini doa yang maksiat, doa yang dosa, ya. Dan tidak ada penghalang daripada ijabah seperti makan yang haram macam kita sebut tadi dan seumpamanya. Maka Allah janji kepada orang ini dia akan menjawab seruan permohonan tersebut. Wa khususan idza ata bi asbabi ijabati ad-du'a wa hiya al-istijabatu lillahi ta'ala bil inqiyad li awamirihi wa nawahihi al-qawliyyati wal fi'liyyati wal iman bih al-mujibu lil istijabah. Terutama sekali penyebab untuk kabul doa ini, mustajab doa ini, ialah dia terlebih dahulu menyahut seruan Allah Ta'ala. Kita dulu kena sahut seruan Allah sebelum kita nak Allah menyahut seruan kita. Nabi kata, ta'arraf ila Allahi fir rakha' ya'rifka fi syiddah. Kenalkan diri kamu kepada Allah ketika senang, Allah kenal kamu ketika kamu susah. Yani engkau tu kena tunjuklah muka, salat, puasa, zakat, haji, kena ada lah. Ini ibadat pemalas buat, tiba-tiba duk merayu awak Tuhan tak berkenan doa aku dah minta banyak kali. Hang siapa? Kan dah lah tak ikut cakap. Lepas tu bila jadi susah, yang mana musibah yang Tuhan bagi kepada engkau itu adalah hukuman atas dosa-dosa engkau, engkau perasan yang Tuhan kena bagi apa yang kau minta. Ini memang kurang ajar kan?
Baik, soalan sekian akan jawab. Kita habiskan dulu perbincangan ayat ini. Oleh sebab itu Allah Ta'ala kata فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Yani maka hendaklah disebabkan aku ni memperkenankan doa hampa, maka hampa pun kenalah perkenankan juga, kenalah sahut juga seruan aku. Yani hendaklah kamu menyahut seruan aku. Jadi kalau dah aku menjawab seruan permohonan hampa, maka hendaklah kamu juga menjawab perintah-perintahku. Itu maksud dia. Dah hendaklah kamu segera datang hadir apabila aku panggil. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kalau dah azan hari Jumaat, lekah-lekah pergi dengar khutbah. Dan tinggalkan niaga jual beli, tinggal orang lelaki. Itu lebih baik kalau kamu tahu. Segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah, cepat-cepatlah kamu pergi kepada syurga Allah yang bentangannya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Kita disuruh segera buat amal ibadat, dan kena segera. Kan? Ayul amali afdal, ditanya Nabi SAW, apa amalan yang afdal? Nabi kata as-salatu ala waqtiha, salat on the dot, waktunya. Segera. Kan? Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sahut perintah dia, jangan abaikan. Pasal Allah menyahut segala permintaan kita, macam-macam rezeki dia yang kita tak minta pun dia bagi. Lebih lagi yang kita tak minta. Kan? Jadi falyastajibu li, hendaklah mereka menyahut juga seruanku. Ya, Tuhan suruh puasa. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman denganku. Doa orang yang tak beriman tak masuk lagi. Hendaklah beriman dengan tauhid, dengan mentauhidkan aku. Kata para ulama tafsir, di antara maknanya ialah wal yu'minu bi bitauhid. Ini hendaklah mereka mengesahkan aku dalam doa, jangan syirik dalam doa. Jangan duk panggil makhluk-makhluk ghaib, khadam-khadam, jin-jin, wali-wali, orang mati dalam kubur. Nas'alullah al-afiyah. Tuhan kata dalam berdoa, hendaklah kamu beriman denganku. Wal yu'minu bi, benarkan agamaku, ajaran nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapat bimbingan, petunjuk tepat dengan kebenaran. Ay yahsulu lahumur rusydu alladhi huwa al-hidayatu lil imani wal a'mal as-salihah wa yazulu anhumul ghayyul munafi lil imani wal a'mal as-salihah wa li anna al-iman billahi wal istijabati li amrihi sababun li husul al-ilm kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yani akan berolehlah kepada kamu dengan sebab itu ar-rusyd, iaitulah petunjuk untuk beriman dan beramal salih, dan hilang daripada mereka segala kesesatan dan penyimpangan yang menafikan iman dan amal salih. Kerana beriman dengan Allah dan bersegera menyahut perintahnya adalah sebab untuk memperolehi ilmu, yakni pengetahuan, bimbingan daripada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jikalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kamu ilmu untuk membezakan mana yang hak, mana yang batil. Allah Ta'ala firman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan hendak kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah mengajarkan kamu. Allah bimbing untuk kita beramal dengan ilmu kita.
Allah bimbing untuk kita mempertingkatkan amal soleh. Kita kena start dulu. Allah dah bagi kepada kita tenaga, kemampuan, kehendak untuk beramal soleh. Kalau kita buat benda itu, kita start the start button, Allah Ta'ala akan gerakkan lagi. Banyakkan lagi. Dia akan mudahkan lagi banyak amal soleh untuk kita. Itu maksud dia. Kan? So inilah makna ayat 186. Baik, sebelum kita pergi kepada ayat seterusnya, kalau sempat kita tengok soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami terbuka puasa 10 minit awal, dia kata. Selepas mendengar azan dari radio, rupa-rupanya radio tu saluran dari Johor. Bila kawan yang sampai 3 minit azan, kunung patutkah kami qada puasa? Ya, bukan patut, wajib qada. Wajib qada sebab puasa sudah batal. Ya. Berbuka puasa awal ini ada beberapa situasi. Pertama sekali, kita kena tahu haram kita berbuka puasa sebelum kita memastikan telah masuk waktu maghrib, iaitu dengan melihat terbenamnya matahari atau dengan apa cara yang mu'tabar untuk kita tahu masuknya waktu solat. Dan yang dikehendaki di sini ialah adh-dhannur rajih, sangkaan yang kuat, bukan mesti sampai tahap yakin. Kalau yakin, maknanya kita kena tunggu gelap malam lah. Tapi disuruh kita kuat sangkaan. Kita ada tengok tak ada awan lindung, kita nampak matahari dah terbenam, boleh buka puasa. Ya, boleh buka puasa. Ataupun kita dengar radio, kita pastikan jam. Ya. Tetapi jikalau selepas itu in bana khilafu dhalik, kalau jelas rupanya sangkaan kita itu tersilap, tersalah, maka maknanya dah salah lah. Tak boleh dah kata tapi saya yakin. Yakin ke mana, dah salah, yakin apa lagi? Ada setengah orang dia kata tapi kita dah yakin. Yakin macam mana? Kalau dah salah, you tak boleh kata you yakin. Satu orang makan daging, rupa-rupanya dah makan lah daging babi, tapi dia kata masa saya makan tadi, saya yakin dia daging lembu. Boleh tak dia nak habis daging tu? Tak boleh lah, pasal dah jelas daging babi. Kan? Tak boleh lah. Tapi saya yakin, masa saya makan tadi, saya yakin ni daging lembu. Memanglah tu tadi, tapi sekarang dah jelas keyakinan kamu itu tersilap. So you tak boleh lagi pakai yakin tu. Yakin tu dah tak pakai, dah tak ada yakin dah, yakin dah hilang. Ya? Orang yang ikut ajaran sesat, dulu dia yakin ajaran sesat tu betul. Bila dah diterangkan kepada dia ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dia pun dah jelas bahawa sebenarnya ajaran sesat yang dianuti tu tak betul. Dia tak boleh kata tapi saya, masa saya ikut ajaran sesat ni, saya yakin ni ajaran betul Ustaz. Yakin tak yakin, yakin kau sudah batal. Sebab sudah jelas ajaran yang kau ikut ni ajaran sesat. Nampak tak? So konsep dia samalah. So kita tak boleh kata tapi masa kami buka puasa tadi Ustaz, kami yakin masuk waktu. Tapi kalau dah ternyata silap, tak ada yakin lah. Dah nyata silap. So kalau dah ternyata silap, memang matahari tak, kalau 6 minit tu confirm lah. Kalau 6 minit tu confirm matahari memang tak terbenam lagi. Kan? Jangan duk cubalah. Pasal jadual waktu takwim solat ni dia agak memang tepat, detail on the dot sebenarnya. Kan? Telah dibuat. Dia mungkin kalau kata terawal seminit, itu mungkin lah. Seminit, 2 minit mungkin. Tapi kalau 3 minit, 4 minit awal sampai 6 minit awal, ini tak mungkin lah. Sebab pergerakan matahari ni Allah Ta'ala dah jadikan dia on the dot. Dia tidak lagi, dia bukannya sekejap gitu, sekejap macam ni. Dah. Jadi kalau dah jelas tersilap, kalau memang kita dah check dulu tapi kita check tu tersilap, buka-buka radio, duk ingat radio KL, rupanya radio Johor. Kan? Kita pun tak sengaja, maka hukumnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Tetapi wajib untuk dia ganti sehari, hari yang dia terbuka puasa awal itu. Dan dia kena berhenti makan. Dia tak boleh dah kata dah terbuka puasa, tak apalah kita balun. Dah kena berhenti dan tunggu waktu maghrib yang sebenar. Ya, kena tunggu waktu maghrib yang sebenar. Kalau ada makan, kena keluarkan.
Kena imsak, wajib imsak sampai masuk waktu maghrib yang sebenar. Kemudian dia ganti. Dalilnya ialah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana di zaman dia berlaku perkara tersebut. Dia ingatkan matahari dah tenggelam, rupanya dilindung di balik awan. Bila awan tu berlalu, tak tengoklah matahari duk ada lagi. Duk ada lagi dia punya cakra tu duk nampak lagi sikit. Belum masuk maghrib. So Umar kata, kita qada sehari. So ini adalah datang daripada Khulafa' Ar-Rashidin. Ya. Dan dia adalah penjelas kepada hadis yang mengatakan Nabi SAW pernah berlaku di zaman baginda terbuka puasa awal. Tetapi dalam hadis tidak disebut adakah Nabi suruh qada atau tidak. Maka bila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qada kemudiannya, maka kita tahulah maknanya memang Nabi qada lah masa tu. Pasal Umar lebih tahu apa yang berlaku pada waktu tersebut. Ya. Dan dia ingat apa yang dia berlaku dengan Nabi, dia qada. Jadi dia qada lah. Jadi itu dalilnya, dan inilah yang disebut oleh jumhur majoriti para ulama dan mazhab yang empat. Tetapi jikalau dia buka puasa tanpa merujuk kepada waktu lebih dahulu, hentam kromo sahaja, maka hukumnya berdosa dan wajib dia qada walaupun betul masuk maghrib. Tu dia. Macam mana tu? Katalah satu orang, dia pun tengok ni gelap lah ni, boleh buka dah. Dia tengok langit gelap, dia buka puasa. Itu bukan cara yang muktabar untuk menentukan puasa. Maksudnya waktu solat, waktu maghrib. Kalau kita tak sure waktu solat sudah masuk, kalau kita solat, sah tak solat kita? Tak sah. Sama juga buka puasa. So kalau dia buka puasa tanpa dia cek dulu waktu maghrib dah masuk atau tidak, dia hentam saja, ikut dan dia aja, ya, maka dia wajib qada dan puasa dia batal walaupun masa dia buka puasa tu berbetulan dengan waktu maghrib, dan dia berdosa. Ini perincian hukum dari segi hukum buka puasa awal. Tapi untuk kes yang ditanya ini, ya, dia memang wajib qada hari tersebut dan tidak wajib benda lain kecuali qada sahaja. Waalaikumsalam. Ghulu dalam doa, yang dipanggil sebagai ghulu dalam ini adalah masalah dia panggil al-ifrat fi doa, melampau-lampau dalam doa. Melampau dalam doa ini yang di antara dilarang ialah kita bermohon perkara-perkara yang di luar daripada batas makhluk, seperti berdoa untuk diberikan oleh Allah sifat-sifat Tuhan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak dalam doa-doa orang sufi wahdatul wujud. Ini di antara contoh. Di antaranya minta benda yang mustahil, seperti minta supaya Allah Ta'ala ampunkan orang musyrik dan masukkan orang yang mati dalam keadaan syirik. Kita minta doa supaya Allah ampunkan dosa dia dan masukkan dia ke syurga. Ini ghulu dalam doa. Ini benda yang mustahil syar'an, Allah Ta'ala tidak akan buat. Allah dah tetapkan satu hukum, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sedangkan orang munafik pun Allah Ta'ala kata, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih. Jangan kamu doakan lagi mereka, jangan kamu berdiri di kubur mereka, wahai Muhammad. Maksud di antara bentuk ghulu dalam doa ialah kita minta benda-benda yang Tuhan larang secara syarak. Ya. Dan di antara bentuk ghulu dalam doa ialah memperincikan benda-benda yang tak perlu diperincikan lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, berikanlah kami minum air syurga-Mu, berikanlah kami makan makanan syurga-Mu, berikanlah kami nikmat syurga-Mu. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab neraka-Mu, lindungilah kami daripada rantainya, lindungilah kami daripada malaikat azabnya. Dia sebut gitu. Tengah tu imam banyak seronok doa macam ni, tapi ni doa yang dilarang. Doa larang. Pasal apa? Lah, kau dah masuk syurga, dapat semua lah. Nak ajak Tuhan ke apa? Kan?
Ini setengah tu imam dia suka doa, ya Allah ya Tuhan ya Allah ya Tuhan kami banyak berdosa, kami mendengar seruan azan, kami tak datang solat, kami ada anak isteri kami tak suruh tutup aurat. Tak payah duk sebutlah. Tuhan lebih tahu dosa hang banyak lagi pada tu. Kan? Tengok doa Nabi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa ant. Doa di hujung salat sebelum bagi salam. Nabi doa macam mana? Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Allahumma ighfirli ma qaddamtu, yang telah aku buat sebelum ini, wa ma akhartu, yang aku lewat-lewatkan, yang akan dibuat kemudian hari. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu, apa yang aku buat terang-terang, wa ma asrartu, yang aku buat sembunyi-sembunyi, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa saja dosa yang engkau lebih tahu aku buat berkenaannya, yang aku sendiri pun mungkin aku tak perasan. Ini doa Nabi. Bukan macam doa puak kita. Ya Allah ya Tuhan kami, sebelum Ramadan kami malas datang masjid. Ya Allah ya Tuhan kami malas baca Quran. Lah, macam mana Tuhan tak tahu? Han nak cerita kat siapa? Tuhan lagi tahu. Jadi Tuhan lebih tahu keadaan kita. Tak payah kita duk perici lah. Kan? Apa detail masalah kita tu tak perlu. Itu melampau dalam doa. Kan? Di antaranya memperincikan, ya Allah jadikanlah kami orang yang mengeluarkan zakat, menerusi zakat sekian. Jadilah kami orang yang berwakaf dengan badan sekian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang benar sangat. Ini doa, bukan masa untuk hang kempen. Kalau hang nak kempen dalam khutbah sebelum itu. Kan? Dalam khutbah, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mengeluarkan zakat, menerusi majlis zakat sekian-sekian. Orang yang berinfak hartanya dan berwakaf, menerusi perbadanan wakaf sekian-sekian. Awak, yang tu dalam dunia satu tu je ada. Ini hulu. Melampau dalam doa. Yang mai dengar khutbah tu bukan semua orang penduduk negeri tu masalahnya. Dan bukan semua zakat diwajib bayar kepada majlis. Zakat yang wajib dibayar kepada pemerintah hanyalah zakat harta yang zahir. Zakat perniagaan, zakat ternakan, tanaman. Zakat harta yang batin tidak wajib. Ya. Kalau dia mampu bagi semua, kita kata yang selamatnya kita bayar kepada majlis lah. Pasal nak beda zakat ni bukan senang, susah. Ya. Setengah orang dia tak reti, dia ada zakat. Zakat dia katalah 10,000. Dia pun ambil lah, bagilah dekat fakir miskin. Cik, dia perasan macam dia hebat lah. Pasal apa tak bayar zakat dekat majlis zakat? Mereka ni entah urus zakat ke tidak. Cik, perasan. Dia ingat zakat ni macam sedekah. Tak boleh ya. Zakat ni ada dia punya asnaf dia. 10,000 ni hang tak boleh bagi dekat seorang 10,000 nak ambil hang seorang 10,000. Mana boleh? Hang bagi dekat satu orang daripada asnaf. Dua ada 8 lagi asnaf tak dapat tau. Dua ada lagi 7, lagi 6. Mereka ni semua ada hak dalam zakat hang tu. Ni bukan sedekah biasa. Ni juga di antara masalah masyarakat orang kaya-kaya nak berzakat ni tak reti hukum hakam. Ya, itu satu hal. Baik. Balik cerita doa tadi. Ni di antara contoh hulu dalam doa. Kan? So kita kata sama ada doa tu berbentuk maksiat, doa untuk minta benda maksiat, atau doa untuk memutuskan silaturahim, doa untuk menurunkan azab dan bala kepada orang yang tidak berhak, atau doa yang dilarang oleh syarak, yang mustahil. Doa untuk ampunkan dosa, masukkan syurga orang yang kafir. Ya, ini semua doa yang ada hulu dalam doa dan memperincikan benda-benda yang tak patut diperincikan. Yang tak patut diperincikan. Dan di antaranya juga ialah cara berdoa dengan menjerit-jerit. Ini juga dilarang. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah
wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Tuhan kata dalam Al-Quran Karim, dan berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dengan penuh tadarru', dengan penuh memperhina, memperhamba diri, wa khufyah, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qawl, dan tanpa menjeritkan suara kamu. Tak payahlah. Sebab nak menjerit-jerit. Ini ada satu Nabi satu masjid tu, dalam khutbah Jumaat, doa, ya Allah, kami mendengar seru azan, kami tak datang solat. Nampak? Hang jerit bagi siapa? Doa. Dia nak marah makmum lah kononnya, tapi dia peralatkan doa. Salah. Kalau hang nak marah makmum jemaah engkau malas datang sembahyang jemaah, marah direct. Jangan engkau peralatkan doa. Tak boleh. Salah. Ini ghulu dalam berdoa, cara yang tak betul. Ya. Inilah di antara perkara yang anda dapat sebutkan berkaitan dengan doa berkaitan dengan ayat 186 ini, dan insya-Allah kita akan, ya, sepatutnya kita kena berhabis ayat uhilla lakum at-siyam, pasal kita dah nak habis bulan puasa. Kita ada 10 minit lagi dan akan sambung ayat yang terakhir. Kemudian firman Allah Jalla wa Ala, uhilla latas-siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Kita ambil tafsirannya secara ringkas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu dihalalkan untuk kamu pada malam hari bulan puasa untuk kamu bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Kenapa turun ayat ini? Kerana pada awal puasa, pensyariatan puasa, tak boleh waktu malam bila dah buka puasa maghrib, ya, jikalau dah masuk isyak atau dia tertidur sebelum isyak, dah tak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa. Macam kita sebut sebelum ni, puasa umat terdahulu macam itu. Sebab itu Nabi kemudiannya jadikan makan sahur sebagai pembeza antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Bukan makna ahli kitab tu ahli kitab hadu ada sekarang, mungkin puasa mereka dah ubah, tapi yang asal puasa yang Tuhan syariatkan dulu kepada ahli kitab, yang juga disyariatkan pada awal puasa disyariatkan dalam bulan Ramadan yang pertama disyariatkan puasa itu, tahun kedua hijrah itu, begitu caranya. Jadi ada seorang sahabat dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga orang lain, dia balik rumah tertidur ataupun isyak itu dia melakukan persetubuhan dengan isterinya. Jadi salahlah, berdosa lah pada asalnya. Dah batal lah puasa dia, pasal dia melakukan persetubuhan selepas isyak, sedangkan puasa masa itu bermula daripada isyak, lepas isyak. Atau kalau kita tertidur, kalau tertidur sebelum isyak, lepas maghrib tertidur, maka puasa dia kira dah mula. Tu dia, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat apa dah, sampailah maghrib esok pula. Kemudian hukum ini dimansuhkan oleh Allah Ta'ala dengan ayat ini. Dihalalkan bagi kamu bersetubuh dengan isteri-isteri kamu pada malam puasa. Jadi malam puasa boleh. Walaupun dalam malam-malam yang 10 akhir ini Nabi SAW tidak melakukannya kerana fokus kepada ibadah dan i'tikaf. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang mana mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Isteri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian untuk isteri. Kenapa pakaian? Kerana hubungan seksual inilah yang nak menjaga aurat
dan kehormatan diri kita daripada terjebak ke dalam perlakuan-perlakuan yang terlarang. Jadi hubungan seksual yang nak memastikan aurat kita terpelihara daripada terbuka pada tempat yang tidak sepatutnya. Daripada kita terjebak ke dalam hubungan seksual yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah kata, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Maka Allah Ta'ala kata, Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak mampu menjaga amanah ini. Amanah untuk pertahan ni tak mampu sebab dia berat. Jadi Allah Ta'ala ringankan. Tentulah Allah Ta'ala syariatkan pada awal itu ada ujian yang tak ada nak. Kita tak tahu apa hikmahnya, hikmah yang besar. Tapi Allah memang dah tahu daripada awal supaya kita bersyukur dengan keringanan yang telah bagi ini. Di antaranya hikmah yang kita boleh nampak. Tapi ada banyak lagi hikmah. Fataba alaikum, maka Allah ampunkan kamu, wa'afa ankum, dan Allah maafkan, lepaskan kamu daripada undang-undang ini. Maka dimansuhkan. Fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang pergilah kamu bersetubuh. Ini perintah harus. Dia bukan wajib, tapi harus. Pasal apa? Dia perintah yang datang selepas larangan. Fabashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum. Yani niatkanlah, maksudnya, dan jadikanlah, carilah pada persetubuhan kamu dengan isteri kamu itu apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu daripada pahala. Yani kata Syekh Sa'di, inwu, niatlah dalam perbuatan kamu bersetubuh itu untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Jalla wa'ala. Kerana persetubuhan itu ibadah. Kerana dia yang pertama nafkah wajibah. Nafkah yang wajib diberi kepada isteri oleh seorang suami, yang difardukan oleh Allah, bukan benda main-main. Kalau dia tinggal benda itu sehingga memudaratkan kehendak syahwat isterinya, berdosa. Ya. Dan dengan itulah Allah Ta'ala menjadikan manusia ini berketurunan, yang itu dikehendaki oleh Allah. Kan? Dikehendaki oleh Allah untuk kita manusia ini berketurunan. Sebab itulah jenayah membunuh anak adalah dosa yang sangat besar. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Dan dengan itulah akan terpelihara terpelihara daripada melakukan maksiat. Dan kata Syekh Sa'di juga, di antara maknanya wabtaghu ma kataballahu lakum, yakni janganlah sampai kamu disibukkan dengan bersetubuh itu sampai kamu alpa dengan ibadat lain yang ada di malam-malam bulan Ramadan. Janganlah sampai tiap-tiap malam hak tu sampai tak pergi tarawih langsung. Pasal apa tak pergi tarawih? Aku ibadat lagu lain. Ibadat lagu mana? Uhilla lakum lailatas siyam. Dia kira bersetubuh. Hak ayat wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini juga makna kata Syekh Sa'di, di antara maksudnya juga ialah, dan apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu pada malam Al-Qadar, maka janganlah kamu disibukkan dengan kelazatan ini sehingga kamu mengabaikan fadilat malam-malam yang ada pada bulan Ramadan, terutamanya malam Lailatul Qadar. Dan makan dan minumlah sehingga jelas kepada kamu benang putih daripada benang yang hitam waktu fajar. Sebab fajar sadiq ni dia halus. Dia halus saja. Asal dia timbul terbit awal itu pada kedudukan matahari 18 darjah di bawah ufuk, negatif 18. Dia akan terbit halus di horizontal, di kaki langit. Macam benang sahaja. Dia satu lining putih, atas dia hitam. Jadi sehinggalah jelas fajar yang nampak di kaki langit itu seperti satu benang halus putih di sela-sela benang yang hitam. Gelap malam. Itulah masuk waktu subuh. Kan? Jadi itu waktu kita kena puasa. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Kemudian daripada waktu subuh itu kamu sempurnakanlah sampai masuk malam. Malam tu bila? Bila terbenam cakra bulatan matahari daripada ufuk langit. Bila terbenam saja yang itu, walaupun masih ada merah-merah di langit, maka masuklah waktu maghrib.
maka itulah malam. This is syarak. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tapi kalau kamu i'tikaf, janganlah kamu melakukan persetubuhan. Orang yang i'tikaf dalam masjid, kalau dia i'tikaf lama, dia niat i'tikaf, kalau dia keluar daripada masjid dengan urusan yang tertentu, dia tidak batal i'tikaf. I'tikaf akan batal kalau kita keluar tanpa urusan yang mendesak, seperti dia balik rumah untuk makan, untuk qada hajat, untuk mandi dan sebagainya. Dia dibenarkan untuk pulang ke rumah untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Tetapi kalau kamu masih lagi dalam niat i'tikaf, janganlah kamu melakukan persetubuhan. Kalau lah kata kamu keluar sekejap, balik rumah nak ambil barang tertinggal, atau nak balik makan, nak ambil barang makanan dan sebagainya, dibenarkan ketika kamu i'tikaf, tapi jangan kamu buat persetubuhan. Tilka hududullah, itulah dia sempadan yang Allah letak. Fala taqrabuha, kerana kamu hampir kepada sempadan-sempadan ini. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada para hambanya hukum hakamnya, ayat-ayatnya, yakni keterangannya, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda agamanya, supaya mereka bertakwa. Yakni jika dah jelas kebenaran, supaya mereka ikut, mereka buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Itulah makna yang secara ringkas ayat ini. Jadi kita telah pun menghabiskan ayat yang pertama daripada siri-siri ayat ya ayyuhallazina amanu. Jadi selepas Aidilfitr, insya-Allah kita akan bertemu dan menyambung perbahasan tentang ayat-ayat yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.